Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajud bin Suhaimi, nombor matrik 062916. Dalam video ini saya akan menerangkan mengenai definisi fiqh. Fiqh ini dapat diterangkan mulai beberapa definisi. Yang pertama, pengertian mulai bahasa. Fiqh ini merupakan masdar bagi faqiha dan yafqahu yang bererti faham. Faquha ini artinya adalah fiqh menjadi sifat alaminya, manakala faquha pula artinya lebih dulu faham dari yang lain. Fiqh melalui istilah bermaksud dalam bahasa Arab ma'rifatu bil ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyah biadatiha at-tafsiliyah, yang bermaksud pengetahuan tentang hukum-hukum syariat secara amali berdasarkan dalil-dalilnya. Seterusnya adalah definisi fiqh pada zaman awal Islam. Pemahaman terhadap ajaran agama secara mutlak sama ada mengenai akidah, akhlak atau hukum-hukum mengenai tindak tanduk lahir manusia. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 122, di mana maksudnya, dan tidaklah patut orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu, hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada tiap-tiap kumpulan di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu-ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga daripada melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah fiqh melalui definisi khusus. Definisinya, syariah yang dimaksudkan sebagai fiqh menurut istilah selepas 100 tahun adalah mengetahui hukum-hukum syarak yang berbentuk amali yang diambil daripada dalil-dalil yang berbentuk jelas ataupun tafsir. Seterusnya adalah faktor-faktor perubahan definisi. Definisi ini diubah bukan kerana disengajakan, tetapi ia diubah atas asbab-asbabnya. Di sini terdapat 3 asbab. Yang pertama adalah dunia Islam semakin luas dan berlaku percampuran bangsa. Perkara ini berlaku kerana Islam pada awalnya dikembangkan di Mekah dan Madinah sahaja, dan sekarang ketika itu Islam telah berkembang juga di beberapa buah tanah Arab dan beberapa negara lain. Seterusnya adalah kegiatan fatwa dan ijtihad semakin aktif, khususnya melibatkan tindak tanduk manusia di mana setiap zaman akan berlakunya perubahan pada kehidupan manusia dan agama Islam. Dan Islam perlu seiring agar umat Islam tidak berlanggar dengan batas-batas syarak. Contohnya, pada ketika zaman Rasulullah dan zaman-zaman dahulu, suatu perkara, contohnya pada zaman-zaman kini, ada perbuatan yang tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah dan tidak ada hukum bagi perbuatan itu. Seterusnya, ulama-ulama Islam pada zaman kini melakukan ijtihad terhadap perkara tersebut melalui ijtihad dan telah keluarnya hukum-hukum bagi mengelakkan umat Islam daripada melanggar batas. Yang ketiga adalah tumpuan memahami syariat sebagai satu ikhtisas yang dikenali sebagai memahami hukum-hukum amal. Dan seterusnya adalah fiqh mengikut zaman. Secara umumnya, fiqh dapat dibahagikan kepada 3 zaman, dan pada setiap zaman tersebut fiqh telah dipecah-pecahkan kepada beberapa bahagian seperti berikut. Yang pertama, fiqh zaman awal Islam. Pada zaman ini, fiqh tidak dipecahkan lagi dan hanya disebut sebagai syariat Islam. Yang kedua, seterusnya adalah fiqh selepas 100 tahun kedua, dan pada zaman ini ia dipecahkan kepada 2 bahagian, iaitu khusus dan umum. Yang terakhir, yang terkini, fiqh telah dibahagikan kepada 3, iaitu bab fiqh, kaedah fiqh dan mustalahat. Seterusnya adalah bab-bab fiqh. Fiqh terbahagi kepada 6 bab yang besar yang akan dinyatakan.
Yang pertama adalah fiqh ibadat. Fiqh ibadat ini adalah ilmu yang mengenai hukum syarak yang dikhususkan dalam ibadah. Sebagai contoh, solat, zakat, wakaf, haji, puasa dan lain-lain. Yang kedua adalah fiqh muamalat. Fiqh muamalat ini adalah hukum syarak yang berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, pinjaman dan yang seumpama dengannya. Yang ketiga adalah fiqh munakahat. Fiqh munakahat ini adalah ilmu mengenai perkahwinan, sebagai contoh nikah, talak, kekeluargaan dan seumpama dengannya. Yang keempat adalah fiqh jenayah. Fiqh jenayah ini adalah mengenai undang-undang jenayah mengikut syariat Islam seperti hudud, qisas, qiyad dan taksir. Yang kelima adalah fiqh siasah. Fiqh siasah ini dikenali sebagai ilmu pentadbiran negara berdasarkan ajaran Islam. Yang terakhir adalah fiqh qada. Fiqh qada ini ilmu membahaskan mengenai penghakiman atau keputusan yang diberi oleh pihak mahkamah dalam suatu pembicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang jelas dan nyata. Sebagai contoh, mahkamah membuat penghakiman supaya suami bayar nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Samping itu, fiqh juga mempunyai kaedah-kaedah fiqh di mana saya akan menyatakan 9 kaedah fiqh seperti berikut. Yang pertama, qawaid fiqh. Yang kedua, fiqh an-nusus. Seterusnya, fiqh al-wawiyat. Yang keempat, fiqh muwazanat. Yang kelima, fiqh muqarran. Yang keenam, fiqh as-sunnah. Yang ketujuh, fiqh fatwa. Yang ke-8, fiqh al-waqi'. Dan yang terakhir adalah usul fiqh. Dan daripada ini saya dapat membuat kesimpulan bahawa fiqh ini mempunyai secara konklusinya, fiqh ini perlu dititik beratkan bagi mengelakkan umat Islam daripada melakukan perkara-perkara yang melanggar syarak. Dengan itu, umat Islam dapat secara konklusinya adalah bahawa fiqh telah terbukti bahawa hakikatnya yang mana fiqh ini amat penting bagi umat Islam kerana ia merangkum pelbagai aspek dalam kehidupan manusia kerana umat Islam ini secara dapat saya buat kesimpulan bahawa fiqh ini adalah amat penting untuk kita sebagai umat Islam kerana ia merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan kita sebagai umat Islam bagi mengelakkan kita daripada terpesong daripada landasan hukum syarak. Oleh itu, wajarlah bagi kita agama Islam ni sebagai agama yang mampu bertahan sehingga kini kerana adanya ilmu fiqh ini dapat membimbing umat Islam menjadi lebih teratur dan tidak berlaku perkara-perkara yang memudaratkan terhadap agama, negara dan suatu umat itu. Kerana agama Islam ini mengikut peredaran zaman dan tidak terlampau mengkhususkan pada zaman dahulu saja, kerana agama Islam ini adalah agama yang sangat praktikal dan sangat mudah bagi kita. Sekian, terima kasih.